Tu dia. Ha. Melompat dia bagaikan cicak. Bukan cicak. Assalamualaikum. Khabar semua. Ni tajuk kita adalah kita nak cuba kirakan Myvi terbang. Saya percaya mungkin ada kawan-kawan kita ni macam Myvi terbang. Ni kes kereta terbang yang tahun 2018 tu ke? Bukan. Ni bukan kes Myvi terbang 2018 dulu. Yang Pak Wan punya projek terbang. Bukan. Ni bukan. Ini kes Myvi terbang ada longkang besar. Dekat Johor dia boleh terbang. Piu terbang kan. Macam mana dia boleh terbang ni sangat menakjubkan ni. Saya pun boleh tengok pun macam ya Allah. Tak apalah, kita sama-sama menakjubkan tu, kita tengok sama-sama. Kita share screen dulu. Saya kasih besar sikit. Berita ni daripada berita harian. Boleh nampak daripada berita harian, tajuk dia Myvi terbang 50 meter. Wartawan kalau dia tulis memang kau tahu je lah kan. 50 meter. Nanti saya beritahu betul ke tak 50 meter ni, sebab saya sampai minta kawan orang Malaysia dekat New Zealand. Dia kerja civil engineer kat sana. Daripada gambar dia boleh kira-kira macam mana dia buat tu. Kita biarlah dia tu kepakaran ni. Kita terus tengok video je lah. Ni awak semua boleh baca, boleh cari berita harian Myvi terbang 50 meter. Kita tengok video ni. Ni ada akak dia seorang. Akak ni dia punya cakap agak menganjing, tapi kita terima je. Oh God, Myvi terbang. Phew. Pak Myvi. My God. Jayuk Myvi. Oh, saya lupa sebenarnya. Longkang besar pun boleh lepas. Oh my God. Boleh nampak saya ulang lagi sekali. Tu jalan lurus, kawasan besar ni, bulatan besar, dia langkah. Myvi terbang. Tengok macam mana. Phew. Pak Myvi. My God. Jayuk Myvi. Longkang besar pun boleh lepas. Oh my God. Jadi kelang kabut pula saya. Okey, boleh tengok kan macam mana jalan tu dia boleh apa? Longkang tu berapa besar tu. Jadi kita tengok pula gambar. Ini gambar dia tu. Ya Allah, saya besarkan sikit lah kalau tak nampak. Kan? Kita tengok ni dia lompat tu. Macam mana daripada sana dia boleh lompat ke sini. Dia boleh lompat ke sini. Nombor satu sekali kena memerhatikan keadaan. Okey, jadi macam mana kita nak perhatikan keadaan ni? Ini dia, ada tersimpan. Ini dia tempat dia. Betul lah bulatan. Saya yang salah faham dia kata dia bulatan. Dia bulatan besar kan. Jadi kita boleh nampak kan jalan ni lurus dia. Jalan dia lurus saja. Dia tegak je kat situ. Orang boleh kena corner, dia tegak lagi kat situ. Minta maaf kalau saya cakap dalam bahasa-bahasa yang agak bunyi Melaka tu, sebab sajalah kita exaggerate sikit kan. Boleh nampak jalan tu kan. Tegak je ni. Lepas tu dia boleh melencong tu. Tak berapa nak nampak sangat ni. Jadi kita masuk lagi ke dalam. Tada. Kita masuk lagi ke dalam. Kita tengok Google Street tu. Nampak tak? Ni ada kereta lain ni. Bayang kereta lain ni. Image kereta lain ni. Semua pergi ke sana. Tapi kawan kita ni mungkin dia ngantuk ke apa ke. Wallahualam. Nombor satu, ingat perbetulkan niat dalam kepala dan dalam hati. Kita bukan nak gelakkan Myvi tu, tapi kita nak memahamkan keadaan. Tu nampak tu. Jauh. Ini benda-benda yang kita kena perhatikan tu. Jauh. Okay, apa lagi kita boleh perhatikan dia? Minta tolong komen. Apa lagi kita boleh perhatikan? Siapa boleh nampak ni? Banyak benda saya nampak ni. Ada satu, dua, tiga. Ada tiga perkara yang saya nampak. Macam ni bagus. Afiq kata, ada curb yang boleh membuatkan Myvi tu terbang. Yes. Itu yang kita nak cari. Bukannya ada apa je. Kan? Ada dan kenapa di sebelah lik dia. Okeylah. Terima kasih kerana respon. Teruskan respon. Tapi saya nak bagi tahu dia macam mana saya nampak. Berbeza dengan sedikit pada anda yang nampak. Nombor satu. Kita nampak apa? Kereta tu di jalan lurus. Ni tegak. Kan? Dia ada curb ni. Ni gambar daripada Google Earth atau Google Street. Selalunya gambar yang agak orang kata apa, season. Bukannya gambar terbaru lepas pada orang tu langgar. Nampak tak kat curb ni? Simen dia simen baru. Apa maksud bila simen dia simen baru? Maksud dia tempat ni dah banyak kali kejadian berlaku ni. Ataupun mungkin sebelum Myvi ni lompat, orang lain pun dah tersasar lompat. Ni point nombor satu. Curb ni, simen dia baru. Tu nampak simen tak kualiti ni. Ni kadang-kadang kita tak suka bila
Bila kerja-kerja penampalan jalan apa semua kan, buat separuh jalan je kan. Macam ni lah ni nampak. Curb ni. Bila dia buat separuh jalan ni, tak mampulah dia nak mengurangkan kelajuan Myvi tu. Tapi Alhamdulillah, tak mampu mengurangkan kelajuan. Sebab kalau dia perlahankan kelajuan, dia memang kerebuk masuk kat dalam longkang tu. Tu nombor satu. Kan, apa bukti yang saya kata, bukan bukti, tapi aku kata hujah kedua yang menunjukkan sebenarnya curb ni dah ada orang langgar. Tengok bush ni pula. Nampak tak ni? Bush ni cantik je ni. Pokok ni umur dia sama bila ditanam. Sepatutnya dia cantik je. Tapi kat sini dah ada orang terlajak masuk. Apa bukti ketiga pula yang terlajak masuk? Kau tengok pula. Macam mana boleh rail ni daripada ujung sana sampai ke sini. Lepas tu disambung sebelah sini rail tu. Sambung lagi ke sana. Rupanya dekat sini dah pernah ada kereta. Mesti pernah ada kereta dah terlanggar rail tu. Dan rail tu dah menyelamatkan kereta tu. Siapa kalau langgar rail ni tak salah saya kena bayar. Kena bayar dengan council. Majlis Pembadaran. Jadi pernah ada kereta lah ni pernah langgar tu. Jadi Myvi tadi tu tak dapat diselamatkan oleh divider atau barrier ni. Dia terlajak je terus pergi ke sebelah sana. Nampak tak cara pemikiran tu? Kita observe. Kan tadi betul ramai dah kata observe, betul dah. Kan bila kita observe, kita pandang di sebalik dia. Bukan fikir A, B, C je. Tapi A, B, C. Lepas pada A tu, satu apa dia? Belakang dia. Ke belakang dia tu. Lanjutkan sikit pemikiran tu ke dalam. Kenapa dia jadi sebegini? Macam tu. Okey, kita dah observe dah ni. Untuk kawan-kawan yang tak tahu, projek kita hari ni bukan atas kejayaan saya seorang. Nombor satu sekali, kita ada bantuan daripada Cikgu Si Ugoh. Cikgu Si Ugoh dah tolong kita buatkan formula. Sebenarnya saya cari formula sama dengan dia apa semua. Tapi kita orang lelaki kan. Orang lelaki kan malas. Malas kan. Jadi saya minta orang perempuan lah. Tulis-tulis orang perempuan tolong diram. Nampak ni? Ada semua ni. Ada banyak ni. Kejap lagi kita pergi satu-satu ni. Kan? Tapi sebelum kita pergi formula, saya nak tunjukkan yang sebenarnya saintis tak bermula dengan formula. Saintis dia bermula dengan alam. Tengok alam macam mana kan. Tu sebab kalau kita tengok dalam ayat Quran pun cakap kan. Orang pandai tu apa? Orang yang berfikir tu apa? Dia tengok kejadian langit dan bumi. Kejadian. Apa benda jadi? Kan? Kereta pun sebahagian daripada bumi. Kan? Kapal terbang sebahagian daripada kat langit. Macam mana kapal terbang tu besi boleh terbang? Fikir benda tu. Baru lepas pada fikir benda tu, baru kita faham benda-benda ni, formula ni. Kalau tak hafal ni, dia tak hadam tau. Dia tak hadam. Kita makan telan ingat. Kan? Hafal, tak guna. Tapi kita kena hadam. Bila hadam masuk dalam perut, dia akan masuk dalam akal. Semua ilmu ni. Ada masalah lain, kita boleh implement. Okey, seterusnya apa kita nak buat adalah pemerhatian yang pandai. Cuba kita tengok gambar dia betul-betul. Boleh zoom tak? Boleh zoom tu. Cuba tengok betul-betul. Sebelah yang dia nak lompat ni lagi tinggi daripada sebelah yang dia sebelah sana, yang lagi rendah. Jadi ni kalau nak tengok, anak saya pun dah tolong buatkan lah Myvi ni. Tolong buatkan Myvi ni. Jadi kita terus ke webcam pertama. Apa kita nak buat? Bila kita dah ada keadaan macam ni, kita lukis free body diagram. Free body diagram. Pertama kali kita ada jalan. Lepas tu kita ada macam ramp. Kan? Segitiga macam tu lah. Ramp. Kecil sangat. Kecil now lah aku lukis. Sekejap. Lukis besar sikit. Ada jalan. Ada ramp. Ada jalan lagi. Lepas tu baru mula longkang. Lepas tu baru ada jalan sini. Allah Akbar. Okey. Biasanya bila kita ada angle pertama je kita akan anggap dia sebagai alpha. Juga kat sini kita ada alpha. Angle. Dan kedua tadi tu kawan kita ni yang penuh pemerhatian dia. Mana tadi? Ni. Su ni dia kata ada perbezaan. Jadi dekat sini, kalau kita tengok line dia dengan sini, dia ada perbezaan. Perbezaan dia. Kat sini ada perbezaan. Dan dengan ada perbezaan ni, apa yang terjadi? Semua yang kita belajar ni sebenarnya dia duduk dekat dalam tajuk projectile. Dia duduk dekat dalam tajuk projectile. Kita ada bola. Kalau kita ada bola dan kita baling dia secara menegak, kan? Biasanya bola kita tak baling menegak. Bola biasa kita baling ke atas, kan? Tapi kalau katalah kita baling dia menegak sebab kita nak adakan dia persamaan dengan Myvi tadi tu. Apa yang terjadi? Bola ni akan pergi dan dia akan jatuh ke bawah, kan? Inilah sifat projectile tu. Kenapa dia jatuh ke bawah? Nombor satu, sebab dia ada gravity lah. Itu sebab dia jatuh ke bawah. Jadi apa yang menyebabkan dia boleh jatuh ke bawah? Nombor dua adalah ada perbezaan ketinggian. Kalau tak ada beza ketinggian, apa jadi? Kalau tak ada beza ketinggian, jadi dia bergolek. Dia tak jadi baling, dia jadi bergolek je, kan? Dekat lantai, kan? Macam ni kau nak baling, ada lantai kan? Dia bergolek je lah.
Tapi pasal dia ada ketinggian, kita baling, dia akan jatuh ke bawah. Jadi sama macam Myvi tadi tu, bila Myvi ni, atas ada. Dia nampak kan? Myvi tu dia jalan, lepas tu dia terbang, dia panjat ni. Lepas tu dia boleh terbang ke sana. Okey, kita boleh buat dua assumption. Apa bahasa Melayu assumption, ya Allah. Saya punya education dah banyak dengan orang putih, dah lupa bahasa Melayu. Andaian, ya Allah. Kita boleh buat dua andaian. Satu andaian, bila dia langgar, dia langgar curb ni, dia lunge terus pada curb ni, dia terbang. Satu andaian. Kita buatlah jalan dia, kita buat jalan dia. Andaian satu. Bila buat andaian ni, jangan fikir logik tak logik dulu. Buat sebanyak mungkin andaian, lepas tu baru kita bahas balik. Satu dia. Piu, dia terbang macam ni. Okey, satu andaian. Andaian kedua adalah warna apa pula Warna inilah juga. Andaian kedua adalah bila dia langgar ni, kita boleh tengok tadi ada kesan-kesan yang curb tadi tu pun ada pecah. Curb tadi tu ada pecah, yang mana bila curb tu pecah, dia jalan tegak jadi dengan keadaan tegak, dia macam ni, dia piu, dia jatuh ke bawah juga. Andaian ketiga adalah bila dia langgar curb ni dengan terlalu laju. Yang ni nampak tak? Yang ni tak masuk dekat dalam sains ataupun matematik sahaja, tapi kena masuk dalam automotif, kejuruteraan automotif, yang mana kita kena fahamkan suspension, keadaan sistem gantungan kereta tu, pegas gegelung ke, pegas apa ke, dia langgar je, tayar ni tadi akan travel naik ke atas. Tayar depan akan travel naik ke atas. Bila tayar depan travel naik ke atas, dan disebabkan dia cukup laju, tayar depan tu nama dia bound. Rebound, dia turun ke bawah. Tayar depan dia belum sempat lagi nak turun ke bawah, tayar belakang pula dah langgar. Apa yang terjadi bila tayar belakang langgar, dia akan pergi tegak macam ni, dan kereta ni tadi berbentuk alpha. Bukan curb ni berbentuk alpha, tapi kereta ni tadi berbentuk pada bentuk angle. Bila kereta tu pergi bentuk angle, apa jadi? Dia bukan terbang, dia masih lagi macam, katalah ni condition A, assumption A, ni assumption B. Dia masih lagi macam assumption B, tetapi keadaan kereta tak tegak, langgar. Tapi keadaan kereta baring macam ni. Baru boom, langgar. Jadi kita ada B dan kita ada keadaan C. Boleh nampak Boleh dapat kan? A, B dan C. Apa lagi kita nak cakap? Okey, boleh dah tu. A, B dan C. Ada tadi kita nak tunjukkan kenapa saya kata yang... Okey, jadi kita dah tahu A, B dan C. Sekarang ni kita nak menyangkal pula. A tu betul ke tak betul? Kita patah balik kat sumber kita. Yang mana tadi share screen. Kita tengok balik dekat ni. Okey, dia jalan. Dia langgar curb tu. Nampak tak apa saya nampak? Nampak tak ni? Ni. Kalau curb tu dia dah boleh berlompat dia, jadi macam ramp. Kan? Dia tak akan jumpa trail atas jalan. Jadi dengan ada wujudnya trail atas jalan ni, menunjukkan kereta tu tak menjadikan ramp ni melompat. Piu macam tu je. Jadi nombor satu salah. A ni, assumption A kita ni salah. Anggapan kita A salah. Jadi kita ada anggapan kedua. B dan C je. B dan C. Myvi terbang? Tak apalah. Yang lebih-lebih tu tak payah. Ada B dan C. Okey, nanti kita akan pergi lebih jauh lagi berkenaan dengan tentang B dan C tadi tu. Boleh dapat Okey, kita teruskan pula dengan formulation lah. Kita terus dengan formulation. Kita buka. Ni dia. Jadi macam mana ni? Kita dah tahu dah subjek dia adalah dalam subjek projectile. Jadi pengiraan dia macam mana? Pengiraan dia bermula dengan perkara paling asas, iaitu apa tu speed. Ni, apa tu speed? Warna merah lah. Apa tu speed? Kan? Speed adalah jarak kan. Apa tu laju? Kan? Hal laju ada vektor. Laju tu dia skala je. Okey. Apa tu laju? Laju tu adalah jarak dibahagikan dengan masa. Jadi maksud dia macam ni. Kalau tengok dia ada buat dia lah. Kan? dx over dt. X tu perbezaan jarak daripada A ke B. Apa beza A ke B? Ni X. Dan berapa masa dekat A nak sampai ke B, tu dt. Vx. Jadi kita olah ni balik untuk kita nak tahu X je, kita nak tahu jarak ni. Kan kita ambil jarak X. Jarak X adalah dia punya hal laju tadi darab dengan masa yang diambil. Tu kita anggap dia equation nombor 1. Okay, seterusnya kita gunakan equation of motion. Equation of motion ni secara macam ni, asas dia ada 3. Ada 3 equation of motion. Saya tak nak derive semua panjang tu buat pening kepala. Kita datang sini nak
nak berserodok-serodok je kan, sambil ambil lembu. Jadi ada 3 perkara tu, boleh buka buku, tengok ketiga-tiga tu, yang mana dia ada satu yang bawah tu, bukan, yang tengah-tengah tu dia ada derive 2-3 jenis. Tapi asas dia ada 3. Boleh tengok lah tu. Tapi kita ambil salah satu je, yang mana kita tengok tadi kita dah tahu X, sekarang ni kita nak tahu Y. Kan, X ni adalah jarak dia pergi ni tadi. Ni kalau tengok gambar ni, X. Kan, Y tu vertical. Sebabnya bila dia melompat ni tadi, bukan hanya dia macam ni, mana bola aku tadi. Kan, walaupun dia pergi di tegak vertical, kan dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah tu maksud dia ada dimensi Y, ada dimensi ke atas. Jadi tu sebab kita kena kira Y. Y. Jadi Y equal Y0 tambah ni, yang mana 00 ni initial lah. Initial. V0 ni sebenarnya tak payah tulis V0 pun tak apa. Yang seterusnya saya dah buang V0 ni. Ni saya dah minta cikgu Siuyan buang V0 ni supaya tak memeningkan ramai orang kan. Kita nak suit ramai audience. Kita nak suit audience yang faham fizikal, matematik dan fizik ni. Ada kita nak suit audience yang minat tapi tak berapa nak faham. Okey. Jadi kita nak cari Y, kita kena tengok ketinggian asal. Ini yang tadi Su tadi tu dia kata. Perbezaan tinggi tu. Ketinggian asal kan, tambah dengan hal laju. Ni hal laju masa kereta Myvi tu. Ini yang kita nak cari ni sebenarnya ni. Berapa laju dia ni? Kan, tambah dengan 2A. A ni tadi adalah gravity, acceleration. Kita anggap dia negatif gravity. Gravity tarik ke bawah. Dengan T, masa. Dan kita olah benda ni, kita tukarkan benda ni, dia dapat nombor 2. Okey, seterusnya. Tolak ni ke atas. Kita ambil daripada nombor 1 tadi tu. Kalau ingat tadi, nombor 1 tadi. Ni, nombor 1 ni. Nombor 1, sorry, tak nampak. Nombor 1 ni. Kita ambil daripada nombor 1. Kita terbalikkan pula. Daripada kita nak cari X, kita nak cari T. Kita nak cari T. Bila kita dah cari T, kita boleh cari time kan. Ni T ni sebenarnya bukan nak cari time terus je. Tapi kita tengoklah nanti. Kita cari time sebabnya kita tak nak cari kenapa. Masa pun kita tak tahu. Kita tahu hal laju kita tak tahu. Kan? Hal laju pada keadaan X kita tak tahu. Tapi dalam masa yang sama, jarak kita tak tahu. Okay, kita ada T. Kita dah buat T ni akan jadi nombor 3. Saya pergi cepat-cepat je. Kita masukkan 3 ni kat dalam 2. Mana tadi 2? Ni 3 ni tadi masuk balik dekat dalam nombor 2 ni. Masuk balik nombor 2. Kita dah tahu T ni tadi. Kita buang, kita nak hilangkan T ni. Ini cara kita nak cancel. Kan kita tak tahu ni. T kita tak tahu, X tak tahu, V tak tahu, Y tak tahu. Jadi apa kita buat? Kita hilangkan T. Kita tukarkan T. T ni masukkan kat dalam ni. Kat masuk nombor 2. Bila dia masuk dalam nombor 2, tengok. Equation yang ni dah tak ada T dah. Equation ni dah tak ada T. Okey, dah selesai dah. Masa dah tak payah kita ambil kira dah waktu ni. Pada waktu ni. Jadi apa tu Vy dengan apa tu Vx? Kita tengok kalau pernah belajar vektor. Nampak ni masuk dalam chapter lain pula. Masuk dalam chapter vektor. Jadi kita ada Vx, Vy. Dan kita tahu bila kita kalau kita buat segitiga macam ni. Kan, Vx, Vy tu kita pakai cos dengan sin. Yang ni kita ambil nombor 5. Jadi sekarang kita ambil nombor 5 ni. Masuk pula dekat nombor 4. Gantikan ni. Vx, Vy. Dengan ni ada Vx ni. Akhirnya kita dapat satu rumus yang macam ini. Kan dah tak susah tu. Kenapa dah tak susah? Sebab kita nak tahu ketinggian. Kan, kita nak cari ketinggian dia, keadaan dia. Lepas tu kita tahu ini ketinggian yang tadi tu, yang apa Su kata tu, kan, ketinggian dia tu. Kita ada alpha. Kan, alpha ni kita boleh agak-agakkan. Lepas tu kita boleh cari V, velocity. Ataupun kita boleh agakkan dulu velocity dia. Nanti saya tunjuk macam ni nak kira ni. Formula je tak kira pun tak guna kan. Tapi kita kena pergi satu-satu benda ni. Nak terus ke belakang? Okey, yang belakang ni saya pergi cepat-cepat je. Kan, formula ni kadang-kadang orang tak suka sangat kan. Buat pening. Kita pergi cepat-cepat. Sinilah dia. Saya tunjukkan formula dia. Kan, tunjukkan dia daripada ni kita derive kan. Kita terbalik-terbalikkan supaya kosong tu kat sebelah sini. Kan, kenapa kita terbalikkan kosong tu sebelah sini? Sebab time. Kan dia tolak time. Time tu nak kena positif. Jadi kita cuba bawakan time tu T kuasa 2 mestilah ada value lagi besar. Jadi kita cuba bawa dia ke depan. Tu cuba kita bawa dia ke depan, yang lain semua jadi negatif. Dan kemudian kita ambil daripada formula nombor 5 yang mana Vy, sebab sini ada Vy. Kan kita ubahkan Vy ni dalam bentuk V sahaja. Jadi kita buatkan nombor 5 masuk dekat nombor 6. Kita dapat formulation ni. Bila kita dapat formulation ni, T sekarang kuasa 2, T ada kat sini. Bila T ada kat sini, T ada kat sini, macam mana nak selesai? Patah balik buku form 4. Nah. Kan? Standard quadratic formula ni. Pernah tengok kan ni? AX kuasa 2 tambah BX sama C. Ni standard quadratic formula je ni. Kan? Nampak tu? Dah buatkan tu dah. Arrow dah tu. G tu sama dengan A. Kan? T kuasa 2 tu sama dengan X kuasa 2. Yang T ni pun sama dengan X. B ni yang semua-semua ni.
C yang semua ni. Constant. Yang untuk C tu. Lepas tu kita buatlah sendiri ni kan. Bila ada AX kita pakai yang ni. Lepas tu sekian. Dapatlah yang ni. Okey? Boleh? Tak payah buang masa lah. Dah. Itu je. Seterusnya. Kita buat kalkulator sendirilah. Kita buat kalkulator sendiri. Tu dia. Kalkulator sendiri. Siap dah kalkulator? Ni, kiraan MyV terbang, kalkulator. Jadi apa kita buat? Katalah kita buat 100 km sejam. Okay, kita zoom sikit lah. Kan, tak apa, kawan-kawan kita kata tak nampak, kita zoom sikit. Tapi kita pergi satu-satu. Boleh juga macam ni. Ni boleh nampak kan? Jelas macam ni. Jadi saya saja je buatkan equation ni. Hasil dia, saya buatkan pecahkan satu-satu ni. Ni equal 1, 1, 1, 1, 1 ni. Kenapa saya buat satu-satu ni? Mana tadi? Page berapa tadi tu? Page 2. Mana saya punya page 2? Ni. Kan? Kalau page 2 ni nampak tak tadi ni? Kita buat Y equal H tan X. Sekian ni. Tengok pula dengan jawapan saya kat sini. Saya punya mouse ni Y equal 0.2. 0.2 ni H. Sebab apa? Saya assume dia ketinggian dia yang Su tadi kata. Kan? Tempat tinggi dengan tempat belakang tu ada beza. Kita anggap dia 0.2 meter. Kata dia 0.2 kat situ. H. Lepas tu ada tan alpha X tu. Ni dia jadi kosong. Kenapa kosong? Sebab alpha kosong. 0 degrees. Katalah ada 1 degrees. Dah ada result lah kat situ. Tapi sekarang ni kita anggap dia 0 degrees dulu. Lepas tu yang kat belakang-belakang tu ada X kuasa 2 dan sebagainya. Okey. Jadi inilah kerja engineer yang mana daripada formula tadi tu kita buatkan dia jadi calculator. Kan? Bukan setakat ke equation 1 kita buat calculator, tapi kita kata pula macam mana kita nak cari. Kita terus keluarkan ni tadi, maximum distance dia. Dengan 100 km sebenarnya. Siapa sangka kalau kita melompat dengan 100 km sejam dengan ada ketinggian 0.2 tu kita boleh pergi 5.6 meter. Siapa sangka? Jom kita naik 150, kita tengok. 8 meter boleh lompat. Kalau 150. Katalah standard kelajuan Malaysia lah, 110. 6 meter kita boleh lompat. Sebenarnya siapa sangka sebenarnya kita boleh lompat jauh ni kan. Berani tak berani je. Jadi kita boleh tengok, kita buat pula 200 km 11 meter. Jauh betul tu, 11 meter. Kan, 11 meter. Kan? Tapi nak dapat 200 meter tu bukan calang-calang kereta lah. Jadi kita buat 110 tadi tu. 6 meter ni tadi. Kan? Kalau satu orang ketinggian dia dalam 1.7 meter, bayangkan dia. Berapa banyak orang nak kena baring, dia boleh lompat tu. Kan? Okey, itu kita dah habis pasal maximum distance. Kita cerita pasal time pula. Time ni equation kita nombor 2. Dengan 100, kita buat 100 lah, senang dulu kan. Dengan 100 km sejam, dia 5.6 dan masa yang diambil adalah 0.2. Masa ni, kalau kita tengok, dia tak terlalu sensitif. Sekejap saya keluarkan sikit untuk kita tukar. Daripada 100 ke 110, tengok, dia tak sensitif pun. Bila kita ada angle, baru boleh, masa yang diambil tu boleh berbeza. Okey, kita buat 100. Tak semua orang boleh faham jenis macam ni tau, kalkulator. Jadi bila awak seorang jurutera, macam mana cara awak nak memahamkan orang? Sebab kadang-kadang kita sebagai jurutera ataupun student ke apa kan, awak pergi present, awak tunjukkan, saya dah buat macam ni. Tak semua orang boleh faham. Audience kita kadang-kadang ada tu background dia bukannya kejuruteraan. Background dia mungkin business. Kalau tunjuk kat klien, saya dah dapat, dah kira dah. Apa dapat? Tak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab tak dapat appreciation. Macam mana cara kita nak orang appreciate? Kita guna teknik visualization. Macam mana nak visualize? Cara paling senang nak visualize adalah ni Okey. Ni kemungkinan halaju dia dengan 0 degrees. Ni tunjuk dia, contoh dia. Tunjukkan graf macam ni. Bila kita tunjuk graf macam ni, kita ada ramai orang yang lebih appreciate. Katalah dengan graf macam ni pun ada orang tak boleh appreciate. Macam mana? Kita cantikkan sikit graf kita. Macam ni macam ni takkanlah orang tak faham. Kita overlay dengan gambar tadi tu. Minta maaf distort sebab bukan saya yang datang ambil gambar. Kalau saya ambil gambar, saya akan ambil gambar dengan high resolution apa semua. Ni kita pinjam je gambar pada orang. Jadi tak semestinya dengan kekurangan limited resources kita tak boleh buat analisis. Kita masih lagi boleh buat analisis. Jadi dekat sini kita boleh nampak dengan 100 km lebih kurang sebab dia bukan scale yang betul, lebih kurang aja setakat untuk pemahaman. Kita nampak kalau tengok pun longkang ni pun tak betul, sebenarnya longkang tu lebih luas, tapi gambar dia saya skewkan dia supaya
cantik dengan graf ni. Jadi kita boleh nampak dia boleh terjun, boleh langgar dinding. Bila kita dengan 120 dia makin jauh. Kan? Semakin laju naik, semakin jauh dia boleh lompat. Kita boleh nampak tu. Relationship dia ni dengan semakin jauh, semakin laju, semakin jauh dia boleh melompat. Dan 0 ni tadi adalah tempat dia landing. 0.2 adalah tanah asal yang dia pergi lompat. Okey. Jadi itu kita buat 0 degrees. Tapi macam mana pula kalau 1 degree? 2 degree, 3 degree, 4 degree? Macam mana? Kita kena sentiasa tanya akal kita ni macam mana kan? Kita dah tahu yang 0 degrees macam mana dengan hal laju. Dependency dia terhadap hal laju. Sekarang kita fikir pula macam mana kalau dia, MyV ni tadi, kalau dia melompat dengan ada degree tadi. Sebab kita ada RAM kan? Nampak kan? Kita lukis belakang tadi tu, dia ada RAM. Dia langgar tadi tu. RAM tadi tu. Kan? Tapi kita tahu yang dia dengan langgar RAM, dia ada pitching. Kan? Kepala dia. Nampak tak? Mana saya webcam. Ni tadi. A tadi tu kita tahu dah salah. A tadi dah salah. Tapi kita tahu yang B dengan C tadi tu. Sama ada dia bergolek je ke depan. Ataupun dia terjah je. Ataupun sebenarnya masa dia terjah tu, kepala dia terangkat sikit. Ini yang kita nak study dengan kita tengok angle ni tadi. Jadi 0 degrees pada 100 km sejam. Dia jauh sini. Tapi dengan 1 degree je, awak nampak dia boleh lompat jauh. Hampir 1 meter beza dia. Setiap satu ni hampir 1 meter beza dia. Bila naik 2 degree, 3 degree, 4 degree kan. 1 meter setengah ni. Hampir dia naik kan. Jadi bila kita dah ada macam ni, sekali lagi kita kena sentiasa tanya kat diri kita. Kelajuan tadi ni, contoh kita patah balik. Kita hasilkan banyak benda dan kita potong. Ni tak logik. Contoh, MyV logik tak 200 km sejam. Kalau dia MyV 1.5, logik 200 km sejam. Kalau dia MyV 1.3 atau 1.0, saya rasa Koman-koman 160 boleh lah. Itu pun kena ambil lajak. Berapa jauh lajak dia nak kena ambil tu, baru boleh dapat speed tu. Kan? Jadi kita tahu, kita letaklah 200 tu sebab ada logik dia dekat situ. Okey. Yang ni pula, melompat 5 degree ni. Logik ke 5 degree? Lompat ke? Boleh ke dia melompat ni? 5 degree. Macam tak logik je kan? Dia nak melompat tu. Mana saya punya anak buat kereta ni? Ni. Ni kereta ni. Langgar, melompat dia pula kan? 5 degree. Macam tak logik. Okey, kita anggaplah 5 degree ni tak logik sebab dia melompat. 4 degree. Ni nampak ni, ada kesan macam dia melompat lagi ni. Pun kita rasa tak logik. 3 degree pun melompat juga. Kita rasa dia tak logik. Yang kita rasa logik, 0 degree. 1 degree ni mungkin ada. Kan? Dan 2 degree ni mungkin ada. Kan? Setuju Setuju. Okey, jadi kita tengok 1, 2 dan 3. Macam mana kita nak potong pula. Kita kata apa yang betul, apa yang salah lagi. Sekarang ni kita dah tahu dah 5 degree tak logik, 4 degree tak logik, 3 degree tak logik. Tinggal 0, 1, 2. 0 ni dah memang lah kan? 1 dengan 2 ni mungkin. Tapi 2 ni boleh ke dia lompat macam tu? Macam mana kita nak buat benda ni? Yang ni lah kita akan ambil ilmu otomotif balik. Macam mana nak ambil ilmu otomotif? Simple je ni. Otomotif je. Simple otomotif je. Nak kena besarkan sikit ke? Besarkan sikit lah. Okay, kita ada tu sumber gambar daripada Pro 2. Direct pada Pro 2. Kita ada Pro 2 tapi ni MyV barulah. Yang accident tu MyV yang second gen kan. Ni third gen. Kita ada wheelbase. Wheelbase ni saya saja je tulis macam ni supaya kalau kawan-kawan yang tak faham ilmu otomotif pun boleh faham yang mana dia adalah jarak antara tayar depan ke tayar belakang. Wheelbase. Jadi saya lukiskan arrow ni menunjukkan jarak body kereta, chassis kereta tu kan. Dinding tepi dia boleh jadi tertipu tau. Jarak tepi dinding ni kadang-kadang boleh jadi tertipu sebab kadang-kadang dia boleh design benda tu lagi rendah apa semua. Tapi kita anggaplah mempermudahkan keadaan yang mana apabila ketinggian tayar well ni, gua, longkang ke apa korang panggil ni kan, depan dan belakang sama. Bila dia sama, maksud dia 0 degrees. Tapi bila tayar depan ni tadi, kan kita kata tadi, bila dia langgar pada curb tadi tu, tayar depan akan naik ke atas, dia bound. Belum sempat dia nak rebound lagi tu sebab terlalu laju, kereta tu dah pitching. Dah terangkat dah kereta tu, terbang. Jadi kita fikirkan pula ni, kita tengok dengan 1 degree, sebenarnya tayar depan terangkat 43.6 mm. Kadang-kadang kita nak fikir 43.6 mm ni, mana pembaris saya? Pembaris. Sekejap saya tak payah tunjukkan. Bawah ni kosong. 43.6. Dekat sini. Tinggi ni. Boleh nampak tak? Tinggi ni. Boleh tak dia naik tinggi ni? Boleh? Kan? Langgar batu kecil je tu dah boleh lompat dah tu. Tinggi ni. Okay, seterusnya kita tengok. Jadi 1 degree tu logik. Boleh tayar depan tu terangkat 1 degree. Kalau 2 degree, kita tengok 2 degree.
2 degree dalam 4.3 inch adalah 87.3. Mana 87.3? Yang ni agak sukar. Sebenarnya dia nak melompat tinggi macam ni. Ni macam ni. Tu warna putih. Pertama kali minta maaf kepada owner yang mempunyai kecelakaan. Kita bukan nak melawak-lawakkan awak. Kita atas dasar sains. Ya, kita buat ni atas dasar sains. Okey. Track pula kita boleh tengok ni. Track kita ada track Malaysia. Dalam banyak-banyak country tu ada Malaysia. Siapa kata tak ada Malaysia ni, kan? Jadi cuba tukar view. Yes, boleh. Oi, ada berry. Siap ada orang lagi tu jaga pit. Okey, kita naik gear. Kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita cuba lane tengah. Kan? Sebenarnya kalau memandu kena duduk lane perlahan. Bila tak ada kereta lain pun kena duduk lane sebelah kiri tapi budaya kat Malaysia ni kita dah sampai suka duduk lane tengah. Kita bawa aku nak maintain 130. 130. Turun dia. 130 pun dah boleh dah. Tergolek-golek kereta ni. 130 pun dah boleh lah. 130 pun dah boleh. Jom kita pergi terbang sikit tengok longkang tu. F7 kan? Boleh. Longkang ni dah cantik dah ni. Nampak? Nampak tak tu? Kereta polis tu dia beratur-gatur kat situ sebab kita nak ada dimension. Boleh ni. Longkang ni ada. 130 pun sebenarnya dah ni. Berani tak berani je sebenarnya. Ada polis lagi tunggu escort kat situ untuk kita buat lompatan. Set tu lompat di sini lagi. Kau tu masuk celah tu. Ni ada divider. Boleh lompat 130. Sekejap, boleh pergi replay ke? Replay. Kita tengok lagi sekali lah macam ni je. Macam ni lompatan tadi tu. Ni saya break sikit tadi tu sebab saya nak cuba maintain 130 sewaktu melompat. Nampak tu? Kan? Tapi game ni ada fizik yang tak berapa nak realistik lah. Yang mana dia dah bounce tadi tu, suspension tendang balik, rebound kereta tu dah melompat macam tu sekali kan. Sedangkan dia tak macam tu. Sepatutnya dia bounce, biarkan oscillate, bounce. Kan? Kecuali kalau di impact tu agak vertical, dia akan bounce tu melekat tau. Bump, macam tu. Suspension tu out. Okey, jom kita replay lagi sekali. Okey, kita tengok pada tepi. Okey, ngam. Kita replay, kita tengok. Kita tengok pula lompatan dia daripada tepi. Tu dia. Melompat dia bagaikan cicak. Bukan cicak pula. Apa? Katak. Itu dia. Tapi kita punya ni adalah, yelah dia game. Tadi dia exaggerate sikit. Jadi kita ni untuk seronok dari segi pemahaman. Adik-adik ke apa kan. Ataupun kawan-kawan yang suka dalam visualization macam ni. Jadi itulah dia. Sebelum kita tamat, kejap. Kita patah balik dekat sumber kita tadi. Yang mana gambar ni, bukan, video ni dia langgar. Nampak tak ni kesan langgar tadi tu. Kereta yang kita buat simulation tu pun sebenarnya dia berlanggar dekat benda tu. Ni katalah bentuk saya terbengkok tu, dia langgar kat situ. Kan? Baru dia terlompat. Langgar baru dia bounce. Ni nampak ni kesan dia makan tanah tu. Jadi sebenarnya walaupun kita assume H dia tadi atau ketinggian dalam calculation kita 0.2, boleh jadi sebabkan tanah tu lembut, dia langgar, jadi ketinggian tadi tu dah semakin rendah. Okay, saya harap semua boleh faham yang macam ni lah cara yang mana kita ambil ilmu daripada dunia, kejadian yang berlaku pada dunia, kita cuba fahamkan, kita cari ilmu-ilmu yang kita dapat daripada buku, macam-macam buku kan, dan kita serap, hadam, dan macam tu kita buat analisa. Bila kita buat analisa, kita akan jadi lebih memahami. Rupanya tadi 130 dah boleh dah lompat. Dengan 130 je. Jom kita letak 130 sini.
130. Saya guess je. Saya baru tadi tu gunakan software ni. Sebelum ni cuba-cuba sekali je. Jadi dengan 130 kita boleh lompat dalam 7.3 meter. Dan kita tengok tadi dia ada pitching kan, angle dia tu. Kita katalah di angle 1 degree. 9 meter, 9.9 meter. Ini ukuran pedaram. Yang mana dia kata daripada bush sana tu sampai tempat ni adalah 14.32. Dan lebar longkang ni menggunakan software dia tu, daripada image ni, mungkin ada distorted sikit tapi plus minus dalam 6 meter. 6 meter bahagi 2, 3 meter kan. Jadi satu side ni, simetri dia 3 meter. Jarak antara sini dengan sana, kalau kita tengok dengan 3 meter tu, ni adalah 2 meter. Jadi 2 campur 3 sama dengan 5. Kan? 5 pergi ke sana balik, 10. Jadi sebenarnya jarak antara rail ni sampai ke tempat dia landing adalah 10 meter kan? 10 meter. 10 meter. Terima kasih semua. Kita hari ini berjaya merungkai macam mana dia boleh terbang, MyFJ boleh terbang. Dah terjawab segala soalan. Saya dah boleh tidur dah. Boleh tidur dengan lena. Misteri terungkai. Alhamdulillah semua.